Budaya duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar mampu landaikan lekuk jangkitan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Bilal Kadir dalam Berita Tengah Malam. Jumlah katil di unit rawatan rapi hospital-hospital COVID-19, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 semakin berkurangan dan berkemungkinan akan habis. Itu peringatan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tegas beliau, KKM juga telah memberi amaran kemungkinan berlaku situasi sukar, iaitu para doktor perlu mengutamakan pesakit yang potensi sembuhnya lebih tinggi. Para doktor akan terpaksa membuat pilihan sukar untuk mengutamakan katil ICU bagi pesakit yang mempunyai potensi sembuh yang lebih tinggi berbanding dengan pesakit yang potensi sembuhnya adalah lebih kurang, iaitu poor prognosis. Ini adalah suasi pilihan sukar yang mendepani kita semua, dan Kementerian Kesihatan ingin menyuruh semua pihak agar kita sama-sama berganding bahu bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Siap siaga dengan situasi semasa COVID-19, Tan Sri Dr. Nur Hisham memberitahu KKM meningkatkan jumlah katil di hospital COVID-19 dan hospital hybrid COVID-19. Selain itu, hospital medan ICU di Hospital Kepala Batas serta cadangan pengambil milikan sementara Hospital Pakar Kanak-kanak UKM juga antara langkah meningkatkan kapasiti ICU. Bagaimanapun, menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, lekuk jangkitan COVID-19 boleh dilandaikan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan akan datang sekiranya rakyat terus mengamalkan budaya baharu duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Ujarnya sasaran itu juga boleh dicapai melalui strategi tindakan kesihatan awam dan program vaksinasi. Yang pertama, walaupun kita laksanakan PKP 3.0 dan setiap individu duduk di rumah, kita akan melaksanakan saringan bersasar. Untuk ujian RT antigen di lapangan. Dan saya harap kerajaan negeri, wakil rakyat, ADUN dan sebagainya boleh membantu untuk menjalankan saringan di lapangan. Selain itu, kawalan sempadan negara akan terus dipertingkat bagi mengelak penularan jangkitan, khususnya varian-varian baharu ke negara ini. Jelas beliau, pelaksanaan PKP 3.0 akan memberi ruang selama 2 minggu kepada pemulihan sistem kesihatan negara selain membolehkan petugas kesihatan berehat. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima menitahkan semua rakyat Kelantan supaya mengambil serius peningkatan jangkitan COVID-19 di negeri itu. Baginda bertitah supaya semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam melindungi diri sendiri dan keluarga. Setiausaha Sulit Kanan kepada Sultan Muhammad Kelima, Datuk Nik Muhammad Syafriman Nik Hassan, dalam kenyataan memaklumkan Sultan Muhammad Kelima memuji rakyat Kelantan yang telah mendaftar untuk divaksin. Baginda bagaimanapun menzahirkan rasa duka cita melihat peratusan pendaftaran vaksin di negeri itu antara yang paling rendah, iaitu hanya 33% sehingga semalam. Titah baginda, semua wakil rakyat di negeri itu bersedia membantu rakyat yang memerlukan pertolongan untuk mendaftar dan mengalami kesukaran untuk hadir menerima vaksin pada hari yang ditentukan.
Selain itu, baginda mengingatkan individu yang tidak mempunyai urusan penting supaya tidak pulang ke Kelantan bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada golongan berisiko tinggi. Sultan Muhammad Kelima turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh barisan hadapan, terutama kaki tangan Kementerian Kesihatan yang tidak mengenal penat telah berkhidmat. Selain mendoakan keselamatan seluruh rakyat, baginda mendoakan mereka yang sedang berjuang untuk menyelamatkan dan melindungi rakyat sentiasa diberikan kekuatan bagi meneruskan perjuangan yang mulia ini. Sultan Muhammad Kelima turut menyeru agar seluruh masyarakat memainkan peranan masing-masing dengan mematuhi SOP, tidak cuba melarikan diri atau enggan kuarantin serta tidak merentas negeri supaya peningkatan kes yang membimbangkan ini dapat dibendung secepat mungkin. Susulan hampir 12,000 individu di Kelantan gagal hadir temu janji vaksin, kerajaan negeri bersedia mengadakan outreach turun kampung ke kampung bagi program vaksinasi secara besar-besaran. Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin memberitahu program akan dimulakan di Don Kijang berikutan kes yang terlalu tinggi di Kampung Badang. Beliau yang juga adun kawasan itu berkata setakat ini pihaknya dalam perbincangan bersama Jabatan Kesihatan Negeri bagi mencari lokasi sesuai untuk dijadikan tempat pemberian vaksin dos pertama kepada penduduk di Don itu. Kita first dose tu kita sudah cover insya-Allah dalam 50% cover. Jadi hari ini solusinya ialah selain daripada kita minta rakyat supaya jaga SOP, semua masing-masing melindungi diri dan keluarga masing-masing, kita pihak kerajaan dan juga pihak kerajaan lah insya-Allah akan menyediakan vaksin dan akan juga program vaksinasi ini secara besar-besaran. Dan perkara ini kita minta rakyat kita sambut dengan baiklah. Sambut dengan baik kerana solusinya untuk mengatasi ini ialah kita vaksin. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majlis Daerah Ketereh, Kelantan. Lebih 300 pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK diberi tanggungjawab untuk membantu usaha pendaftaran penerima vaksin serta penyampaian maklumat sahih berkaitan vaksin. Keputusan Jawatan Kuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 itu bagi membolehkan 188,200 penduduk di Perlis melengkapkan suntikan vaksin menjelang akhir tahun ini, sekaligus mengelakkan salah faham dalam kalangan sesetengah masyarakat berkaitan suntikan vaksin. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Azman Muhammad Yusof berkata sehingga kini 80,209 penduduk negeri ini telah mendaftar bagi menerima suntikan vaksin secara berperingkat. Sekarang ini pun saya dah mula turun untuk berbincang dengan wakil-wakil masyarakat seperti JPKK dan sebagainya untuk sama-sama bergabung, bekerjasama supaya mereka juga melaksanakan tugas untuk membantu kita dalam konteks pendaftaran orang-orang kampung untuk mendapatkan vaksin. Kalau kita serahkan segalanya pada kerajaan mungkin agak sukar, bukan tak boleh buat, boleh tapi mungkin mengambil masa. Beliau menyatakannya demikian pada kempen derma darah di unit patologi Hospital Tuanku Fauziah, Kanga. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan berhubung cadangan untuk mengenakan kompaun terhadap individu yang gagal hadir janji temu suntikan vaksin COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, setakat ini dasar kerajaan mengenai suntikan adalah percuma dan sukarela. Dasar vaksin ini pertamanya percuma, yang keduanya sukarela. Kerajaan belum lagi membuat apa-apa ketetapan mengenai perkembangan mereka yang gagal hadir selepas vaksin setelah mendaftar dan telah diberikan tarikh untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Jadi saya percaya kerajaan sedang memikirkanlah keadaan itu kerana kita tidak mahu berlakunya pembaziran.
Jelasnya isu berkenaan akan dikendalikan Jawatan Kuasa Khas iaitu Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV serta Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pengagihan sumbangan kepada penerima vaksin Parlimen Kota Baru. Situasi semasa COVID-19 dalam negara. Kes baru kekal 4 angka walaupun merekodkan penurunan dengan 6,999 sekaligus menjadikan jumlah kumulatif jangkitan kini sebanyak 565,533 kes. Manakala jumlah kes aktif 78,017. Turut dikenal pasti 17 kluster baharu. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Bersua kembali, keputusan kerajaan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial atau total lockdown fasa pertama yang bermula 1 hingga 14 Jun ini mendapat reaksi positif oleh semua pihak. Majoriti masyarakat bersetuju dengan keputusan berkenaan untuk mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Saya rasa patut buatlah sebab kes semakin tinggi. Tentang lockdown, ramai yang datang nak beli barang tu susahlah sikit kan. Selalu dia orang harap pasar borong ni. Pasar borong ni memang bersih, jaga kebersihan, jaga dia punya undang-undang semua bagus. Tu sebab tak kisahlah. Kalau lockdown janganlah lama sangat. Lockdown sikit tak apalah. Masyarakat yang akan menghadapi masalah. Pandangan saya memang patutlah diadakan lockdown, mandakan rakyat Malaysia ni kebanyakannya keluar tak mengikut apa yang SOP dah ditetapkan kan. Jadi bila lockdown diadakan ni, kita sebagai rakyat Malaysia kena patuh mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, SOP yang telah ditetapkan, dan dalam sama insya-Allah kita boleh mengurangkan kadar penyakit inilah COVID-19 yang telah berada di Malaysia kita ni. Ya, lockdown tu memang tak boleh elak lah. Mungkin salah satu cara yang terbaik setakat ni yang kita mampu buat. Sebab vaksin pun kita pun tak nampak lagi yang stok yang sampai dalam masa terdekat ni. So PKP tu, lockdown tu mungkin cara yang terbaik lah setakat ini. Nada positif turut diterima daripada rakyat di Melaka. Mereka khawatir jika pelaksanaan sekatan pergerakan penuh tidak dilaksana, lebih banyak kematian direkodkan dan sistem kesihatan awam negara akan lumpuh. Sebenarnya saya menyokong usaha yang dibawa oleh kerajaan demi memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia khususnya. Memang pada satu dasar kita memikirkan dari segi ekonomi ianya amat membebankan. Tapi kalau kita kaji dan kita selidik, ianya penting demi kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Pesanan saya kepada semua rakyat, patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan demi keselamatan kita bersama. Saya berharap semua rakyat mengikut SOP yang sudah ada dan kita putuskan rangkaian ini beramai-ramai, dan saya harap lepas ni industri akan boleh seperti sedia kala
dan kita akan menjalani hidup yang seperti biasa. 17 perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh yang bermula 1 hingga 14 Juni ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan antara yang dibenarkan perkhidmatan makanan dan minuman termasuklah untuk haiwan, penjagaan kesihatan dan perubatan serta air dan tenaga. Selain itu, perkhidmatan keselamatan, pertahanan dan pengurusan sisa pepejal serta pembersihan awam turut dibenarkan beroperasi. Pengangkutan melalui darat, air atau udara. Yang ke-8, perkhidmatan dan pengurusan pelabuhan, limbungan dan lapangan terbang termasuk pemunggahan, pengangkutan, lighter, pengendalian kargo dan pemaliman dan penyimpanan atau pemukalan komoditi. Yang ke-9, komunikasi termasuk media, telekomunikasi dan internet, pos dan kurier serta penyiaran bagi penyampaian tujuan penyampaian maklumat, berita dan seumpamanya sahaja. Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan secara amnya semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan perkhidmatan beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Bagaimanapun untuk pasar harian, ia bermula pada 6 pagi sehingga 2 petang dan pasar segar terkawal pula bermula 7 pagi sehingga 12 tengah hari. Manakala untuk pasar tani kekal, My Farm Outlet dan kompleks pertubuhan peladang kawasan akan bermula dari 6 pagi hingga 4 petang dan pasar borong pula dari 12 pagi sehingga 6 pagi dan 11 pagi hingga 4 petang. Berikut adalah 17 sektor perlu yang dibenarkan beroperasi. Sektor perkilangan tidak dibenarkan beroperasi sepanjang sekatan penuh pergerakan total lockdown fasa pertama kecuali 12 jenis perkilangan dengan kapasiti 60% pekerja. Semua sektor perkilangan adalah tidak dibenarkan kecuali mengikut sektor-sektor seperti berikut. Yang pertama, aero angkasa, iaitu komponen dan maintenance, repair dan overhaul. Yang kedua, bagi perkilangan makanan dan minuman. Ini semua sektor perkilangan ya. Yang ketiga, bahan pembungkusan dan percetakan, hanya berkaitan bahan makanan dan kesihatan. Keempat, barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci. Kelima, keluaran penjagaan kesihatan dan perubatan. Bagi pekerja swasta yang dipaksa majikan untuk datang bekerja sehingga melebihi kapasiti 60% ditetapkan, Datuk Seri Ismail Sabri menyeru mereka membuat aduan kepada penguatkuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia, KSM dan pihak polis. Jika ianya berlaku, saya harap pekerja-pekerja tersebut membuat aduan kepada pihak penguatkuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan melaporkan juga kepada pihak polis, dan saya minta daripada pihak polis dan penguatkuasa Kementerian Sumber Manusia supaya mengambil tindakan yang setegas-tegasnya.
Beliau turut memaklumkan semua surat kebenaran perjalanan untuk bekerja dikeluarkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI adalah terbatal mulai 1 Jun. Permohonan baharu bagi kebenaran perjalanan perlu dikemukakan kepada kementerian yang berkaitan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof akan mempengerusikan mesyuarat penyelarasan berhubung surat kebenaran pergerakan esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan pasangan jarak jauh PJJ juga tidak dibenarkan untuk merentas daerah dan negeri bermula 1 Jun ini. Apa yang perlu hari ini semua, saya dah sebut tadi, semua rakyat perlu berkorban. Perlu berkorban. Ada yang terpaksa menutup perniagaan sementara waktu, ada yang terpaksa menutup kilang mereka sementara waktu untuk 2 minggu ini. Jadi untuk PJJ juga perlu berkorban dalam untuk 2 minggu ini. Jadi kita telah membuat keputusan iaitu untuk tidak membenarkan pergerakan rentas daerah dan negeri oleh pasangan PJJ ataupun pasangan jarak jauh ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyifatkan pemergian Mufti Perak Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria umpama patahnya tombak kekuatan Islam yang tidak mungkin dapat diganti kecuali oleh yang benar-benar layak. Menjadi akrab sejak mengenali Allahyarham lebih 20 tahun lalu, terutama ketika menjawat jawatan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan. Allahyarham mempunyai sifat unggul yang tegas dalam damai serta mempunyai prinsip tersendiri. Datuk Dr. Zulkifli juga mengajak orang ramai untuk sama-sama menunaikan solat jenazah gaib untuk ulama yang disegani ini. Allahyarham yang disahkan positif COVID-19 pada 11 Mei lalu telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU HRPB berikutan memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, Allahyarham Tan Sri Harusani telah meninggalkan satu legasi dengan meletakkan kedudukan seorang mufti sebagai tokoh yang disegani dan dihormati. Masyarakat seluruhnya dalam seluruh negara ini telah mengiktiraf pemikiran cara Tan Sri Harusani mengupas suatu isu, memberi pandangan dan kadang memberi fatwa terhadap suatu isu yang dianggap bukan hanya terbatas pada Perak tapi diiktiraf oleh rakan mufti dan ulama-ulama daripada seluruh negara ini lah saya ingat pada penglihatan saya. Dan itu satu juga pengiktirafan yang dicapai dalam tempoh hayat beliau berkhidmat dalam bidang agama Islam. Berita sukan, saingan MotoGP 2021. Pelumba Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo berjaya menjarak kedudukan sebagai pendahulu keseluruhan pelumba selepas mengungguli saingan Grand Prix Itali di Lita Mugello. Ini adalah kejayaan kali ketiga musim ini buat pelumba kelahiran Perancis berkenaan yang kini mengumpul 105 mata mendahului 24 mata di hadapan pelumba Ducati Johann Zarco. Saingan dimulakan dengan semua pelumba dan pegawai bertafakur selama seminit bagi memberi penghormatan kepada pelumba Moto3 Switzerland Jason Dupasquier. Dupasquier meninggal dunia selepas mengalami kecederaan serius pada sesi kelayakan sebelum ini. Aksi perlumbaan awal, pelumba Ducati Francesco Bagnaia berjaya menyaingi Quartararo, namun dia mengalami kemalangan ketika saingan baru memasuki pusingan kedua. Peluang berkenaan dimanfaatkan sepenuhnya
sepenuhnya oleh Quartararo untuk memimpin perlumbaan meskipun menerima saingan Johann Zarco. Pada satu ketika, Quartararo memiliki kelebihan 4 saat selaku pendahulu yang berjaya dipertahankan sehingga tamat perlumbaan. Ini adalah podium ketiga selepas di Doha, Qatar dan Portugal. Melengkapkan podium pelumba Red Bull KTM, Factory Racing KTM, Miguel Oliveira dan Johan Don Jimira daripada Suzuki. Pelumba Petronas Sepang Racing Team, Petronas SRT Valentino Rossi juga cemerlang apabila berjaya menamatkan perlumbaan di tempat ke-10. Manakala rakan sepasukannya Franco Morbidelli sekadar menamatkan perlumbaan di tempat ke-16 selepas dia mengelak Marc Marquez yang terlibat dengan kemalangan. Tewaskan UAE, itu antara yang dihajati Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho sempena sambutan ulang tahun kelahirannya ke-53 hari ini. Selain kejayaan menewaskan UAE, Cheng Ho turut berhajat agar pandemik COVID-19 dapat dikawal serta pasukannya sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Petugas media juga tidak ketinggalan untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi pada permulaan sesi sidang media. Cheng Ho mengakui impian untuk menewaskan UAE memerlukan kerjasama semua pihak termasuk doa daripada rakyat Malaysia. Jurulatih pun bukan saja sampai hari birthday baru itu wish. Itu memang it's a dream kita. Kalau kita menang dengan UAE lah, of course, sudah tentu selepas dengan UAE kita pun tidak boleh lupa juga kita ada dua perlawanan yang cukup penting untuk kita. So kita fokus setiap perlawanan yang adalah. Mengulas mengenai dua perlawanan persahabatan sebelum ini, Cheng Ho mengakui bahagian tengah antara yang perlu diperbaiki segera. Manakala prestasi dan komitmen pemain juga menunjukkan peningkatan yang ketara meskipun agak lama tidak beraksi. Legenda bola sepak kebangsaan Datuk Santokh Singh meluahkan rasa kecewa dengan prestasi yang ditonjolkan barisan pemain naturalisasi negara dalam dua aksi persahabatan antarabangsa baru-baru ini. Beliau turut mempersoal keperluan mengambil pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan yang menurutnya tidak memberi impak besar kepada prestasi keseluruhan pasukan. Menurut bekas tonggak pertahanan Selangor itu, pasukan kebangsaan terdahulu tanpa pemain naturalisasi mampu melayakkan diri sehingga ke Sukan Olimpik. Malah turut mempersoal kualiti dipamerkan pada saingan Liga Super yang menyaksikan mereka berjaya memikat hati untuk dinaturalisasikan. Dalam pada itu, Datuk Santokh menasihatkan pemain untuk bermain demi rasa cinta kepada negara. Datuk Santokh, 68 tahun, merupakan antara watak penting dalam kejayaan skuad negara untuk layak ke Sukan Olimpik Moskow pada tahun 1980. Beliau mengakui tidak menggemari idea pengambilan pemain naturalisasi beraksi dalam skuad kebangsaan kerana memikirkan peluang dan nasib pemain tempatan. Keramaian dan keamatan. Kobasanan Om Kadaton Ditmos Siti do Pantangon. Kamatan Asawalit Montok Perjempunan Om Pibabasan. Alipia iti ramai kamatan tahun diti amunarami mihompit kompinayan ngai. Ngak kakal it olumis Om Aramai Kasari Kopurimanan Alipia it salam kawaya wayaon dowago. Mantan bilo tambalut nyawi. Kanau onsanan tokau mengilorati otopot do kamatan. Kotobian tadal tagayo do kamatan kumaton sanam. Kadak lihuai tanggungan tokau do kasasari manu do SOP tingolingai pinan Om tingolingai pensan. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP dan amalkan PKP Kendiri untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan selamat malam.